Sejahtera kelas, salam satu Malaysia. Pada hari ini kita akan masuk kepada bidang seterusnya, iaitu bidang 2, diri, keluarga dan persahabatan. Dalam bidang kedua ini kita akan belajar unit kedua, iaitu anugerah alam ciptaan Tuhan. Disediakan oleh saya, iaitu Cikgu Syobana Armugam. Baiklah kelas. Cadangan nilai untuk topik pembelajaran kita pada hari ini adalah kepercayaan kepada Tuhan, bertanggungjawab, berterima kasih, kasih sayang dan juga rasional. Selain daripada cadangan nilai yang telah cikgu tulis di sini, kamu boleh tambah nilai-nilai lain yang kamu rasa relevan dengan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Konsep anugerah Tuhan ialah kurniaan, pemberian dan rahmat daripada Tuhan. Antara kurniaan Tuhan termasuklah alam yang kita diami sekarang. Terdapat pelbagai anugerah alam cipta Tuhan yang dikurniakan kepada kita untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Antaranya ialah berikut merupakan contoh anugerah alam cipta Tuhan. Antaranya ialah pertama, banjaran gunung yang menakjubkan tanda kebesaran Tuhan. Kedua, air terjun yang jernih menjadi sumber air bagi kehidupan. Seterusnya, keunikan gua sebagai warisan negara. Keempat, pantai yang indah menjadi tumpuan pelancong. Kelima, tasik yang tenang menjadi tempat rekreasi. Baiklah kelas. Anugerah alam ciptaan Tuhan ini merupakan anugerah yang sangat terindah buat kita semua. Jadi, untuk menghargai dan bersyukur dengan anugerah ini, kita perlulah menjaganya dengan baik. Terdapat pelbagai kepentingan apabila kita menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan ini. Antara kepentingan yang pertama adalah sumber pendapatan dan ekonomi negara. Menarik kemasukan pelancong. Seperti mana yang anda semua tahu, Malaysia merupakan sebuah destinasi pelancongan yang terkenal di dunia. Negara jiran seperti Vietnam, Singapura, Indonesia bukan saja mengunjungi negara kita, malah negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Eropah juga mengunjungi negara kita. Hal ini demikian kerana negara kita mempunyai pelbagai tempat untuk dikunjungi. Oleh itu, semakin ramai yang masuk negara kita, pelancong, cikgu means pelancong, semakin ramai pelancong yang masuk ke negara kita, semakin meningkatlah pendapatan ekonomi negara. Yang kedua adalah menggunakan hasil bumi untuk keperluan negara dan pasaran ekspor. Seterusnya adalah sumber tenaga. Membekalkan sumber tenaga seperti tenaga solar dan tenaga hidroelektrik. Memudahkan kehidupan manusia dan memajukan sektor perindustrian. Yang ketiga ialah sumber air, makanan dan perubatan. Seperti mana yang kamu tahu, kepelbagaian flora dan fauna bukan saja boleh digunakan sebagai sumber makanan, tetapi boleh juga digunakan sebagai sumber perubatan. Air yang bersih untuk keperluan harian. Yang terakhir adalah kelangsungan flora dan fauna. Kelangsungan flora dan fauna ini bermaksud mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Kedua adalah generasi akan datang dapat menikmati keindahan alam dan mengenali spesies flora dan fauna. Itu adalah antara kepentingan-kepentingannya. Bila kita menjaga flora dan fauna ini dengan baik, maka kepupusan flora dan fauna dapat dielakkan dan generasi yang akan datang dapat menikmati keindahan alam dan mereka juga dapat mengenali spesies flora dan juga fauna. Baiklah kelas,
bila kita tidak menjaga alam ciptaan Tuhan ni dengan baik, malah akan berlaku ataupun akan menyebabkan kesan kepada anugerah alam ciptaan Tuhan ni. Antara kesan-kesan pengabaian anugerah alam ciptaan adalah pencemaran alam, iaitu pencemaran udara boleh berlaku, pencemaran bunyi boleh berlaku, pencemaran air dan tanah juga boleh berlaku sehingga ia boleh menjejaskan pelbagai aktiviti ekonomi dan juga keseimbangan ekosistem. Contoh pencemaran udara adalah mengeluarkan asap-asap dari kilang. Lepas tu boleh menyebabkan jerebu. Pencemaran bunyi kenderaan, bunyi-bunyi kenderaan yang boleh menyebabkan ataupun boleh menjejaskan kesihatan kita. Manakala pencemaran air adalah buang sampah dalam pantai, lepas tu dekat tasik dan sebagainya. Okey, hal ini boleh menyebabkan kos yang tinggi terpaksa dikeluarkan untuk menangani kes yang berlaku. Bila pencemaran alam ni berlaku, makin tambah, maka kos yang tinggi perlu dikeluarkan oleh kerajaan untuk menangani kes-kes sebegini. Okey, kesan kedua adalah kepupusan flora dan juga fauna. Okey, kerosakan habitat flora dan fauna berlaku akibat pembangunan yang tidak terancang. Kepupusan flora dan fauna berlaku akibat aktiviti pembalakan haram dan juga pemburuan haram. Okey, kebanyakan ataupun di negara kita ni berlaku pembalakan dan juga pemburuan secara haram. Contoh pemburuan secara haram adalah mereka akan cari kulit harimau, gajah pada subuh untuk membuat beg tangan, lepas tu tali pinggang dan sebagainya. Hal ini yang menyebabkan flora dan fauna semakin hari semakin pupus. Contoh flora yang pupus adalah bunga rafflesia, iaitu bunga pakma. Bunga pakma ini ataupun bunga rafflesia ini terdapat di Sabah. Itu kesan ketiga adalah kekurangan sumber tenaga. Okey, sumber tenaga seperti petroleum, gas asli dan arang batu adalah untuk menjana tenaga akan berkurangan. Jika kita guna banyak gas, gas asli, petroleum, arang batu semua, jadi makin lama kita guna makin kuranglah sumber tenaga ini. Jadi sumber tenaga ini tidak boleh dibaharui dalam jangka masa singkat setelah habis digunakan. Maksudnya di sini sumber tenaga ini kalau kita dah guna habis, maka masa untuk menjana semula atau masa untuk membuat semula memerlukan masa yang panjang, bukan masa yang singkat ya kelas. Kesan terakhir adalah kerosakan alam sekitar. Bila masyarakat ataupun bila orang-orang yang tidak bertanggungjawab melaksanakan pembangunan ataupun melakukan pembalakan secara dan sebagainya, ia boleh menyebabkan bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan boleh juga menyebabkan hujan asid yang boleh menjejaskan aktiviti seharian manusia dan sekaligus mengorbankan nyawa dan juga harta benda. Oleh itu kelas, bila kita melakukan sesuatu perkara, kita perlulah ingat supaya kita tidak mengabaikan anugerah alam ciptaan Tuhan ini. Dan kita perlu pelihara alam ini dengan sebaik-baik mungkin. Baiklah kelas, berikut merupakan cara-cara menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Baiklah kelas, cara menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan ni cikgu terbagi kepada 3 aspek. Pertama, diri dan keluarga. Kedua, masyarakat. Dan ketiga adalah kerajaan dan badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Kalau kita lihat dari aspek diri dan keluarga, yang pertama adalah
saya perlulah tidak melakukan pembaziran ketika menggunakan air. Kamu perlulah membuang sisa buangan sampah dengan terancang. Dan kamu juga perlulah elakkan diri daripada melakukan kerosakan anugerah alam ciptaan Tuhan. Okey, dari aspek kedua iaitu kalau kita lihat dari aspek masyarakat. Pertama, masyarakat perlulah menjalankan aktiviti gotong royong dan menjaga kebersihan persekitaran. Kedua, masyarakat perlulah tidak menebang pokok secara berleluasa. Tiga, masyarakat perlulah membuat laporan apabila terlihat aktiviti pembalakan arang. Ini merupakan aspek ya kelas, bukannya jawapan. Kalau kamu lihat kat atas ni, cuba buat satu. Kita boleh lihat dari aspek diri dan keluarga. Yang kedua adalah dari aspek masyarakat. Faham ya? Contoh kalau soalan tanya kepada kamu, berikan 2 cara untuk menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Maka jawapan kamu perlulah 2 cara untuk menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan ialah masyarakat perlulah menjalankan aktiviti gotong royong dan menjaga kebersihan persekitaran. Dapat 1 markah. Kedua, masyarakat perlulah membuat laporan apabila terlihat aktiviti pembalakan arang. Dapat lagi 1 markah. Faham kelas? Ketiga adalah kerajaan atau badan bukan kerajaan, NGO. Okey, NGO ataupun badan kerajaan perlulah melakukan ataupun melaksanakan kempen kesedaran iaitu cara untuk menghargai anugerah alam ciptaan Tuhan. Dan mereka juga boleh menguatkuasa undang-undang alam. Ketiga, kerajaan atau badan bukan kerajaan, NGO juga boleh menubuhkan badan atau agensi yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, anugerah Tuhan merupakan nikmat kurniaan Tuhan yang tidak ternilai kepada manusia. Oleh itu, kita perlulah bersyukur dengan anugerah ciptaan Tuhan ini dan sentiasa menjaga alam sehingga terus terpelihara. Okey, baiklah kelas, yang itu sahaja sesi PDP kita pada hari ini. Harap kamu semua faham apa yang cikgu mengajar kamu. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh ajukan soalan kamu kepada cikgu. Sekian.